Salam sejahtera kepada Cikgu John dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya akan membincangkan contoh soalan bahagian B. Tema 3, pembangunan ekonomi dan alam sekitar. Ini adalah contoh soalannya. Jelaskan kesan aktiviti pembangunan ekonomi di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar di kawasan tersebut. 13 marka. 13 marka bermaksud soalan ini meminta kesimpulan. Dalam soalan ini, calon perlu tahu kehendak soalan berdasarkan kata kunci berikut. Kata kunci pertama, kesan negatif atau kesan positif. Kata kunci kedua, aktiviti pembangunan ekonomi, pembinaan pertempatan seperti hotel, motel, chalet, dan apartemen. Aktiviti pertanian seperti penanaman teh, padi bukit, nanas, dan perombongan, dan sebagainya. Kata kunci yang ketiga adalah tanah tinggi. Tanah tinggi seperti lereng bukit, ceruk bukit, dan banjaran. Kata kunci keempat adalah alam sekitar. Sama ada alam sekitar fisikal atau alam sekitar manusia. Dan sebelum memulakan jawaban, soalan ini tidak jelas dan merupakan soalan perangkap. Jadi, kita perlulah memberikan penegasan atau pengenalan bagi menjawab soalan ini. Penegasan yang saya telah buat adalah aktiviti pembangunan ekonomi tidak terancang dan tidak sistematik, terutamanya di tanah tinggi seperti lereng dan ceruk bukit, menyebabkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Lepas itu baru masuk jawaban Anda, yaitu fakta dan huraian. Fakta pertama ialah tanah runtuh dan hakisan. Huraiannya adalah aktiviti mewujudkan pusat pelancongan seperti membina hotel, chalets, dan homestay di tanah tinggi menyebabkan tanah runtuh. Pembangunan ekonomi tidak terancang dengan baik seperti menebang pokok di sekitarnya menyebabkan ketiadaan akar pokok, menyebabkan tanah longgar apabila hujan lebat. Penurunan kelembapan udara. Aktiviti penebangan pokok untuk tujuan seperti dijual dan pembuatan perabot. Aktiviti penebangan pokok yang berleluasa menyebabkan pokok berkurang. Proses transpirasi tumbuhan berkurangan dan ini mempengaruhi kelembapan udara. Fakta yang ketiga adalah peningkatan suhu. Aktiviti penyahutanan pokok bagi mewujudkan tempat rekreasi dan pelancongan di tanah tinggi. Aktiviti penyahutanan yang berleluasa menyebabkan suhu meningkat. Proses transpirasi tumbuhan berkurangan dan ini mempengaruhi kelembapan udara. Fakta yang keempat adalah pencemaran air. Kegiatan ekonomi seperti pelombongan dan pertanian boleh menyebabkan pencemaran air. Aktiviti manusia seperti mengubur tanah, meletupkan tanah di lereng bukit, dan meneruskan bukit menyebabkan tanah menjadi butir-butir halus dan larut dalam air. Apabila hujan turun, tanah berbutih halus akan larut air dan turun dari tanah tinggi ke sungai. Oleh itu, sungai menjadi cetek dan kotor. Fakta yang keempat adalah perubahan landscape fisikal atau lebih dikenali sebagai perubahan bentuk muka bumi. Tanah tinggi yang ditebus guna untuk membina pertempatan atau pusat pelancongan yang lebih maju. Hal ini menyebabkan pelancongan yang sebelumnya mempunyai pemandangan indah dan selamat akan tidak lagi dilewati oleh masyarakat dan pelancong luar negara. Contoh perubahan landscape fisikal ialah lereng bukit menjadi tidak cantik karena tanah runtuh. Di sini saya membuat kesimpulan bahwa pihak kerajaan atau pihak memaju di kawasan tersebut perlulah bertanggung jawab dengan terlebih dahulu mengkaji impak negatif yang akan berlaku jika melakukan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut atau kawasan tanah tinggi. Oke, seterusnya saya akan membincangkan tentang soalan bahagian B, yaitu tema 4, globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. Apa itu kerjasama serantau? Kerjasama serantau adalah satu persamaan dibentuk antara negara berjiran dalam konteks menjaga kepentingan bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Kerjasama melibatkan bidang ekonomi, budaya, dan alam sekitar. Contoh soalannya ialah kenal pasti 3 pakatan ekonomi serantau di Asia Pasifik.
Soalan ini meminta kita mengenal pasti. Meskipun soalan ini hanyalah 3 marka, tapi penting bagi pelajar untuk memberi penegasan, yaitu APEC pertubuhan rasmi yang dianggotai 21 buah negara bersifat terbuka melibatkan kerjasama ekonomi sahaja. Bagi ASEAN dianggotai 10 negara Asia Tenggara, Pakatan Kerjasama Ekonomi Serantau. AFTA, kawasan perdagangan bebas, ASEAN menghapuskan tarif cukai bagi setengah barangan atau produk ASEAN. Soalan seterusnya adalah prinsip memakmurkan negara jiran menjadi fokus utama dalam kerjasama serantau. Huraikan 2 peranan Malaysia dalam prinsip tersebut. Soalan ini meminta kita menghurai fakta. Contohnya, menggalakkan kegiatan perdagangan sesama anggota. Contohnya, Malaysia membantu mempromosikan produk atau barangan dari negara tertentu melewati iklan, TV, akhbar, majalah, dan sebagainya. Kedua, mewujudkan imbangan perdagangan yang lebih seimbang. Contohnya, kerajaan membenarkan negara tertentu membuka cawangan kilang dan pusat perdagangan di Malaysia. Dan itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.